Sa'id Al-Tarwihi radhiyallahu anhu ketika solat air matanya selalu menitis dari pipi ke janggutnya. Rasulullah SAW pernah melihat lelaki mengusap-usap janggutnya dalam solat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika hatimu khusyuk, tentu badannya turut khusyuk. Macam mana kau semayang? Main janggut? Mengosok-osok janggut pula. Tu sebab kalau kita pergi semayang, siapa yang ada pengalaman dah pergi Makkah, Madinah, tengoklah perangai orang-orang dalam seluruh dunia ni semayang. Macam-macam. Allahu Akbar. Waktu panggil pula anak macam-macam. Itulah perbuatan dia pun sepatutnya kena khusyuk kan. Ini macam-macam cara dia. Solat air mata dia tu menitis dari pipi ke janggut dia. Allah makna yang menangis dia menghayati kan diri dia tu, menghayati solat dia. Termasuklah bayangkan ada seorang nama dia Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ni ulama besar tuan-tuan, perempuan ya. Dia ni menangis kerja, semayang menangis, ngaji menangis. Sampai kan doktor sahkan, tabib mengesahkan, dia nasihatkan cukup-cukuplah kau menangis, sikit lagi kau menangis buta mata kau ni. Jadi tak payah cucuk garpu tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak ucapkan kepada Puan Hajah Teh Rukiah selaku pengerusi acara pada program hari ini dan semua yang hadir. Alhamdulillah setelah sekian lama tidak bertemu, kita bertemu lagi pada pagi ini. Alhamdulillah pagi yang tenang, damai dan mendung. Ada harapan kejap boleh hujan dan saya ingatkan kau cermin mata kau lap kau jadi mendung kan. Tapi rupa-rupa cuaca pun memang mendung. Dan hari ini kita menyambung bab 14, menyempurnakan solat dengan khusyuk. Jadi bila sebut khusyuk ni kan dua perkara sini. Pertamanya solat, dan keduanya khusyuk. Bila sebut pasal khusyuk ni bukanlah sampai kepada tahap tak sadar diri ya. Diri mesti sadar. Diri mesti sedar kan. Cuma tinggali khusyuk tu, fokus dia tu lebih kepada Allah, lebih kepada benda-benda lain. Macam tu. Kan? Tu sebabnya kalau kita tengok, kan ada sahabat dulu ketika nak cabut kan panah daripada kaki dia tu, dia kata bagi aku solat. Dia kata. Bila dia solat, cabut. Bukan dia tak terasa, terasa sakit tu, cuma ingatan dia tu fokus kepada Allah Ta'ala tu lebih daripada sakit dia tu. Macam tu. Macam kita lah kan. Amboi khusyuk nampak. Kita cakap kat orang kan. Bukan khusyuk mengaji, khusyuk solat. Khusyuk tengok cinta masih ada. Macam tu lah. Ashmatin dengan Bella tu. Macam tu lah kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kan. Drama kan. Dia tengok tu sini. Dia tonong TV tu. Bila anak lalu macam tu kan. Jadi tu khusyuk. Maknanya hati tu, kalau orang berburak dengan dia pun dia tak dapat tu kan. Orang cakap dengan dia pun tak dapat. Orang lelaki tu lagi lah. Orang lelaki dia tak boleh baik dua pondok. Kalau tengah tengok bola ajak berburak, tak ada apa orang cakap tu. Orang perempuan boleh lagi tengoknya bercakap, boleh tak kesuk dia boleh. Beza lelaki dengan perempuan. Jadi manakala solat pula adalah merupakan tiang agama. Kan? Baru-baru ni heboh lah kan, orang menceritakan tentang isu rumah tangga. Dan isu rumah tangga dengan saya pun terbabit sama. Wahal nama sama kan. Saya, Abang Samsul, Rau-Rau, semua penuh. Kan? Nak maklumkan sebenarnya dalam apa-apa juga keadaan, saya berdasarkan pemerhatian saya, adalah orang mengadu-ngadu cerita-cerita kan. Kebanyakannya bab solat ni boleh memang menjejaskan rumah tangga tu memang nampak. Kebanyakan lah yang ada masalah, kalau saya tanya mesti dia akan cakap, solat memang tak jaga. Solat memang tak jaga. Dia bukan tak solat jemaah, memang tak solat. Ada. Dan kemudian pening kepala, tak tahu macam mana lagi nak buat. Dia tak solat masalahnya. Kan? Sedangkan solat ni akan tenangkan jiwa, akan tunjukkan jalan. Kan? Itulah. Jadi itulah nasihat kepada semua, tolonglah jaga. Kalau orang tu tanya kan, macam mana
Macam mana nak baik mak? Kau semayang kau macam mana? Tanya dia tu. Kalau ada anak-anak tanya kan. Sebab kalau tiang agama tak jaga, apatah lagi tiang-tiang yang lain. Tiang berniaganya, tiang bekerjanya, tiang bermasyarakatnya, semua takkan boleh dijaga kalau tiang solat itu dia tak jaga. Tiang agama. Itu sebabnya. Tu kita tengok orang yang pergi masjid dengan orang tak pergi masjid, macam mana cara dia bermasyarakat? Lain. Itu boleh tengok lah. Ni kan, semua yang datang kuliah duha ni kan, cara dia bercampur dengan orang macam mana? Cara dia bermasyarakat, cara dia bermuamalat, cara dia beli barang lain dengan orang yang buat hal sendiri. Contoh menonong, sombong kan. Fikir dalam bahasa orang setapak tu good je tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Bukan hanya orang yang sembahyang, tapi orang yang khusyuk dalam sembahyang dia. Kan? Maknanya khusyuk ni kena usahakan, kena dapatkan khusyuk tu. Tu sebab sebelum sembahyang tu, ya Allah, Kau lah yang maha kaya, maha memberikan perasaan cinta di dalam hati ini. Maka Kau kurniakanlah perasaan cintaku kepadamu ya Allah dan Rasulmu ya Allah. Mudah-mudahan aku dapat khusyuk dalam solat ini. Allahu Akbar. Minta dengan Allah Ta'ala tu sebelum solat tu. Tapi tak payahlah sambut kuat-kuat. Mana dalam hati tu minta Allah kurniakan perasaan cinta kat kita. Kan? Jadi khusyuk adalah perbuatan hati seperti takut dan suka. Dia bukan boleh dipaksa-paksa. Tapi dia kena dapatkan. Kan? Dia macam suka. Boleh tak kita tengah suka ni? Jangan cuba kau sekarang sedih pula. Tak apa dah, dia benda tu datang. Kan? Jadi nak datang tu kena usaha. Kan? Takut dan suka. Nampak hantu, takut lah tak? Kan? Tiba-tiba orang seragah kita pada belakang pintu tu. Tak peranjat, langsung korek. Jogang dia kan. Bukan korek tahu, mati tahu pun ada. Kan? Takut dan suka. Namun setengah ulama ada menganggapnya sebagai perbuatan anggota badan. Nampak? Setengah ulama berpandangan dia merupakan perbuatan anggota badan, iaitu diam, tidak menoleh atau bermain-main. Itu sebab bila semayang tu kan, diam, tidak menoleh, tak main-main, usik sana, usik sini. Budak-budak kan selalu macam tu. Jadi memang tak ada mana lah khusyuk budak-budak tu, dah nama pun budak. Kau orang tua baik panggil macam tu, buruk betul panggil kan. Dia kalau pernah sekali tu saya semayang, nak semayang jemaat, saya pergi ke masjid, saya duduk dah habis saya semayang, saya pun pandang. Bila saya pandang lah ada seorang tengah semayang, melilau mata lah. Lepas tu dia nampak macam tu lah, terperanjat je. Bayangkan tu. Jadi tak boleh salah, dia mungkin ilmu tak ada. Tapi macam tu lah kadang bila orang tak sepatutnya dia fokus pada satu. Itu sebabnya kalau tempat solat kan, tempat solat sebenarnya kalau kita ni memang dia letak kain putih je, tu paling baik. Letakkan kain putih tu sejadah, tak payah nak design-design. Ada lah gambar apa kan, namu-namu kita tengok kita nampak ada gambar Kaabah ni kan, belah mana yang terjatuh macam tu, dari mana? Contoh lah kan. Macam-macam fikir kan, dia nampak betul. Tu sebab dia kan ada setengah orang dia tak kisah, ada setengah orang dia boleh fokus juga. Dia mula merayau. Tu sebabnya kita pergi semayang, yang contoh orang lelaki kan, saya pesan jangan gambar pakai baju yang banyak dan tulisan-tulisan ni. Orang yang semayang kat depan tu nampak dah dibaca kelas 3 merah tu, baju sekolah, baju kelas tu 3 merah tu. Kumpulan marhaban tu kan, kumpulan geng kuliah duha Ibnu Abbas, ada nama Kak Tun pun ada tu kan. Contohlah kan. Jadi alasannya ada diam, tidak menoleh atau bermain-main. Ada yang berpendapat khusyuk termasuk fardu salat. Termasuk. Ada pandangan kata alasannya tersebut dalam hadis, tak ada salat bagi hamba kecuali apa yang difikirkan. Jadi maknanya kadang-kadang apa kita fikir dalam semayang.
Tak ada solat, melainkan apa dia fikirkan. Kalau dia fikir memang nak solat, solat. Ini yang masalah macam saya cakap lah, solat berapa kali sehari? 5 kali ya. Satu kali semayang berapa minit? 5 minit. Kan? Tengoklah kok lama nak pun orang perempuan kan. Kan? Kok lama pun dia jadi 7 minit, 8 minit lah. Tak apalah kita ambil lah 5 minit. 5 minit. Katalah siap doa, siap zikir 10 minit. Kan? 10 minit satu. Ambil lah 10 minit. Seorang ni. Kalau sehari 50 minit. Tambahlah lagi 10 minit. Kita bagilah sejam. Sejam je kita gunakan untuk solat sehari. Tapi lagi 23 jam buat benda-benda dunia tu masalah. Tu sebab kena datang kuliah. Kena datang topik-topik yang baik. Kawan-kawan dengan ustazah-ustazah yang baik-baik tu kan. Kawan-kawan dengan geng-geng yang baik. Bukan geng-geng yang merendah ni. Bukan jumpa geng-geng yang malam kan terlepasnya nanti kan. Dia bang ajak tu topik-topik yang baik ya kan. Lepak pun baik. Kalau lepak dengan geng-geng kan lepas ni kan ada tempat makan nak lepak kan. Tak ada salah dah kan. Tapi kuliah tadi kan, wah dia bincang. Tengah makan tu bincang kuliah tadi tu. Okey tu. Pahala lagi kan. Bila 1 jam tu kita guna untuk solat. Tapi lagi 23 jam tak dimanfaatkan untuk benda-benda baik. Itu yang 23 jam tu kacau. Yang sejam. Semayang subuh pun tadi. Allahu Akbar. Kuliah 2 hari. Tak gosok li berkain tu. Kan. Ni Samsul debat kan. Samsul debat ni jadi tak jadi dari ni. Kita kan dia tu gamal lah tu tiba-tiba tak jadi tu dia kan mana tahu kan. Dia terfikir kan. Contoh lah kan. Kang ngapai kang nak bawa siapa ni kang. Yang seorang ni gamal numpang bayar minyak tak nak. Dia fikir tu. Dalam semayang fikir. La ilaha illallah parah betul. Contoh lah. Contoh. Manalah tahu kan. Tu kadang ada orang macam tu. Lagi satu lagi time semayang lah jumpa barang hilang. Tadi tak jumpa, tengah semayang jumpa. Allahu Akbar. Lah teh meja tu. Buti ingat kalau tak teh meja last. Tak teh mari lah letak senyal lah. Macam mana tu? Oh jahat betul setan kan. Dia mengacau gitu kan. Tidak ada solat bagi hamba kecuali apa yang difikirkan. Firman Allah, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lengah. Surah Al-A'raf ayat 205. Sebab apa lengah ni? Lengah ni mungkin boleh jadi kita kelang kabut. Boleh jadi kita terburu-buru, terkejar-kejar. Kan? Jadi masa itulah nak copek. Tak sempurna semayang kita. Tu yang dulu saya selalu tanya kan. Perbuatan yang paling tenang dalam solat tu perbuatan yang mana? Perbuatan yang mana yang paling tenang? Ramailah yang cakap tentang sujud. Sujud tu bukan tenang tu lolap tu. Perbuatan yang paling tenang adalah sebenarnya apa? Daripada rukuk bila kita bangun i'tidal tu. Daripada rukuk sami Allah liman hamidah waktu berdiri tu sebelum kita nak turun sujud itulah perbuatan yang paling tenang menurut kajian. Tapi siapa yang berdosuk semayang laju kan. Susap kan macam kungfu tu. Memang dia tak dapat lah ketenangan tu. Ya? Tu agak heran kan orang semayang tenang kenapa dia semayang lagi kusut. Maknanya kesempurnaan ibadah dia tu kena tengok. Namun ada juga setengah ulama berpendapat bahawa khusyuk merupakan keutamaan solat saja. Al-Baihaqi mengeluarkan dari Muhammad bin Zirin ini berkata, aku diberitahu bahawa Rasulullah SAW ketika solat mengangkat pandangannya ke langit dan turunlah ayat ini. Kemudian tambah Abdul Razak, Allah SWT memerintahkan beliau agar khusyuk. Lalu memandang ke tempat sujudnya, Imam Hakim dan Al-Baihaqi mengeluarkan dari Abi Hurairah ketika Rasulullah SAW salat mengangkat pandangannya ke langit, maka turun ayat tersebut sehingga Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Maknanya dari asal tu mungkin mula mengingatkan menghadap semayang tu kena tengok ke Allah Ta'ala, menghadap atas, tapi lepas itu diarahkan supaya pandang ke tempat sujud kan? Macam kita pergi umrah lah kan, pergi umrah. Pergi umrah semayang tengok macam mana. Kalau kita pergi tak apa, kita mengarah ke Kaabah. Allahu Akbar. Tapi macam mana kalau kita balik Kaabah belakang? Macam mana?
Itu yang kono juga Allahu Akbar. Yang mula-mula. Perbuatan ni mula. Kena pandang belakang dulu. Kan? Maksudnya Allahu Akbar. Nah, sebab kiblat kita ke belakang. Kan? Nah, yang mula-mula saja. Tak adalah ikut kompas tu. Sepanjang perbuatan using. Yang mula-mula sahaja. Lepas itu pastikan sempurna wudu. Dan kalau kita tak ada wudu, kita rasa payah nak bangun ni sompet kiri kanan, maka kita semayanglah menghormati waktu solat. Maka nanti sampai kenalah qada. Kan? Tapi itu yang ada spray tu. Kan? Spray tu jangan isi siap. Dah naik kapal terbang baru isi. Itu kan. Jangan isi air oren pula. Air minum kat dalam kapal terbang kan. Saya 8 boleh ni nak pergi lagi ni. 8 boleh bulan 2. Itu dah pergi dah bulan oleh. Ni pergi 8 boleh bulan 2. Kali ni pergi dengan family saya, insyaAllah 40 orang. Keluarga saja. Maklum, Pak Tam, Mak Tam, semua pergi. Dah ajak dah. Kan, siapa nak pergi? Ada kosong itu. Tapi sekarang ni, dekat umrah ni memang mahal lah. Kan, memang mahal. Lagi satu lagi, pattern dia orang kat sana ni, walaupun dah bayar habis untuk hotel, 500,000, kita bayar contoh berapa bilik kan. Tiba-tiba ada orang bayar lagi mahal, dia pulang balik duit tu. Dia halau keluar. Dia bagi orang lain. Tu yang tak tahan tu. Tu yang ada satu ustaz tu, saya tak nak sebut nama dia lah. Ustaz tu kena 12 km. Pernah. Kena naik bas. Dahsyat lah. Tak berani. Jadi, dirawikan dari Hasan bahawa Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu ibarat sungai yang banyak airnya mengalir pada tiap-tiap seorang kamu. Setiap hari ia mandi di situ 5 kali. Apakah dia masih kotor? Yakni salat itu membersihkan dosa, kecuali dosa besar. Jika salat dilakukan dengan hati khusyuk dan hadir, jika tidak maka salat itu ditolak. Mana dengan khusyuk dan hadir? Maknanya dia ada kat situ. Apa maksud tak hadir tu? Maksud tak hadir dia badan ni, tapi roh kepala merawang pergi tempat lain. Kan? Berayau semua tompek pergi dah. Sri Lanka, Zimbabwe, New Zealand, mana negara-negara dia pernah melawat tu dia terbayang semua. Kalau buku akaun tu buku saat pertama sampai buku saat akhir buka. Kalau album gambar tu sampai buku depan sampai buku belakang. Makna menerawang. Jadi makna kena hadir. Khusyuk. Kalau tak solat tu ditolak. Sebab apa nilai solat dia kan? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa solat 2 rakaat hati ini tidak ingat sesuatu pun tentang dunia, maka dosanya yang terdahulu diampuni. Yang bukan sonang, tak dapet, bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Kadang tengah semayang tu, lepas ni ke mana lah ni? Kadang-kadang kan, ya tu betul. Tu yang kadang berkorut semayang tu. Tengok orang-orang dulu-dulu semayang, Allah. Mengeleng kan. Ya, sebab nak dapet tu. Kan? Nabi juga bersabda, adapun solat diwajibkan, haji dan tawaf diperintahkan, serta ibadah disyaratkan dalam untuk mengingati Allah. Jika diingat tidak ada dalam hatimu, maka zikirmu tidak ada nilainya. Tengok tawaf tu nampak tak? Haji dan tawaf diperintahkan, serta ibadah disyariatkan adalah untuk mengingat Allah. Semua solat, tawaf, haji ni semua kerana mengingat Allah. Itu yang saya heran bila buat umrah tu, bila tengok tawaf. Ustaz berburak la ilaha illallah tengah tawaf ni. Kan? Fokus kan? Fokus. Kan? Jadi kalau tak ada ingat dalam hati, maka zikirmu tidak ada nilainya. Sebab zikir kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi dalam kepala kita ingat benda lain, tak ada nilai lah zikir kita. Kan? Nabi SAW bersabda, barang siapa solatnya tidak boleh mencegah kekejian dan kemungkaran, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah. Allahu akbar. Semayang macam tu perangai kan. Tu sebabnya kalau kita tengok mencapai kesempurnaan ibadah, yang pertama mesti dengan ilmu. Yang kedua mestilah ikhlas. Yang ketiga
Mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Saya ulang balik. Mencapai kesempurnaan ibadah, kena ada 4 perkara. Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Bukan hanya main ikut-ikut aja ibadah ni. Mesti kena belajar. Tanya, betul tak perbuatan saya ni? Betul tak saya ni macam ni? Betul tak rukuk macam ni? Bila kita semayang kan, kita semayang duduk kan? Kenalah belajar semayang duduk tu macam mana? Kata macam mana? Bila rukuk macam mana? Bila sujud macam mana? Kena bezakan rukuk dengan sujud. Kadang-kadang ada orang tu rukuk sujud sama je. Bila sujud tu, tangan tu tak payah lekat kat kaki. Macam tu tangan tu ngadap, lepaskan. Kan? Ke bawah. Tak terdaya Ustaz. Ni paut bosah mana? Mana boleh lah. Ya. Kan? Macam tu. Jadi kena belajar. Baru kita tahu kan? Nak semayang kat kursi. Boleh. Tapi macam mana cara nak semayang kat kursi? Kan? Kaedah dia macam mana? Kaki kursi tu nak letak kat mana? Kan? Kaki kursi tu bila kat soft tu kan? Macam mana? Takut nanti kita lah menyebabkan terputusnya soft. Contohnya kan? Itu semua lah. Nak tengok. Jadi semua mesti dengan ilmu. Yang kedua mestilah ikhlas hati kita. Yang kedua, yang ketiga, ada perubahan tindak tanduk perangai. Ini pergi Mekah, balik Mekah sama perangai. Kan, semayang rajin. Ada satu hamba Allah ni. Sekian, saya gamar bawa cerita ni. Suami isteri ni terganggu rumah tangga sebab pak mentua. Pak mentua dengan mak mentua tak berkenan kat menantu. Allah Akbar, kesian betul. Suami isteri ni kan, mak ayah jadi penasihat dia. Jangan lobe-lobe. Dia penasihat. Anak ni, bayangkan menantu dia ni, punya baiklah menantu ni. Balik, kalau beli barang kat dapur, beli barang pasar, sampai ke dapur, kalau ikan tu di siang-siang, ikan tu siap-siap. Dah potong daging tu siap-siap. Sayur tu dah siap racik dah. Tinggal nak chair kan, dengan nak lempar dan koli lah. Punya sebab dia kata kalau dia tak buat kan sudah berbusuk macam tu, yang dekat dalam sinki tak berbusik. Dia lah yang buat. Lepas tu buat loan bayar rumah, dia bayar rumah. Buat loan bayar kereta. Kereta tu dia tak pakai, bini yang pakai. Bini tak kerja, membadak je. Tapi bini yang pakai kereta. Dia bayar tolak gaji bulan-bulan bayar kereta. Yang laki pergi kerja naik motor. Baik ya. Lepas tu setiap tahun raya balik rumah bini tak pernah balik rumah laki tu. Masalahnya bukannya tak balik rumah laki, balik kampung bini. Laki pun tak dibagi balik. Balik kampung tinggal laki. Yang laki ni pula tak nak balik kampung mak sebab apa? Takut orang tanya, mana anak bini kau? Dia tagaklah seorang dalam rumah. Makan ketupik seorang. Gigit daun. Nah, cerita betul. Lepas tu, ayah tu, ayah tak suka menentu Dan ayah cakap, sebelum ayah mati, ayah nak bona tengok kau bercerai dengan laki kau. Betul. Menangis laki tu cerita kat saya. Allah, saya kata. Sebab, pergi semayang lah. Semayang. Pergi masjid. Tapi satu, kuliah tak pernah pergi. Kuliah tak pernah pergi. Jadi, bila tak ada kadang-kadang perubahan. Jadi ada masalah tak? Ada masalah dengan ibadah dia. Ada masalah. Kita tak tahu lah kat mana kan. Tapi ada masalah. Sebab dia patut ada perubahan tidak tanduk dan perangai. Itu sebab dekat dalam mahkamah syariah, memang ada peruntukan klausa orang ketiga tu. Yang mana orang ketiga tu termasuklah mak ayah sendiri dengan mak ayah mentua adalah orang ketiga. Dalam mahkamah syariah. Itu sebab iyo susah sian betul kan. Itu ketiga, tindak tanduk perangai mesti berubah. Ni semayang mengumpik laju yo. Cerita pasal Samsul Yusof kan. Tak, masalahnya kadang-kadang orang ni gambar komen pasal Samsul Yusof ke apa. Kita tak tahu cerita hujung pangkal, jangan komen-komen. Cuba kalau kita, betul tak? Tu semua
Tengok yo. Lepas tu baik muka. Makanan lah. Iyo. Yang best dengan Samsul debat pun kono. Yo tahu tu. Kenapa lah aku lah yang kono. Ya, tak. Dia tembak saya. Tembak. Mana. Dia kata perangai orangnya gambar saya ke umrah gitu. Perangai orang jantan duk camah hari pasal kahwin lah dia yang kahwin, tak gunanya jantan. Bukan aku. Lagi satu lagi, apa masalah? Itu sebab kita kau mahu war-warkan. Tak, macam saya hadapi orang mengadu ni kan macam-macam masalah. Macam-macam masalah. Contohlah kan macam sini pun ada, saya yakin ada ibu-ibu tunggal. Cuba tanya, betul tak? Betul, masalah rumah tangga tidak semudah kita nak sebut lah. Dia complicated. Nampak kata orang setapak tu kan? Complicated. It's quite complicated, you know. Macam tu kan. Itulah masalah kan. Dia tak semudah kita cakap, perempuan ni salah, laki ni betul. Laki ni salah, perempuan tak. Dia mix sebenarnya. Jadi bila kita berbincang dekat peringkat suluh tu kan, bila kita dengar masalah dua-dua tu, masing-masing ada sumbangan kadang-kadang. Dia diam pun jadi sumbang ke? Diam, dia tak reti. Saya pun tak tahu Ustaz dia tu hidup dia ke tidak. Bergaduh dia. Yang bini saya ni memang tak ada lain, tolu. Tapi dia tak pernah cakap. Ni hanyir mulut saya tidur, tolu. Sekarang ni kurang sikit, tolu payah nak nepek tu kan. Semacam lah kan. Jadi perangai mesti ada perubahan, patut jadi lagi baik. Dan yang keempatnya dengan niat. Niat apa maksud niat? Lillahi ta'ala. Kadang ada orang saja aku semain subuh ni, hari ni sebab mak mentua ada kat rumah tu. Kuek kunut Allahumma hdina fiman hadait. Pak mentua bilik sebelah. Menantu dan semayang. Tu. Kan? Bakar bin Abdullah berkata, hai manusia, jika kau ingin masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa penterjemah, tentu akan dapat. Ditanyakan bagaimanakah caranya? Dia berkata, sempurnakan wudukmu, masuklah ke mihrabmu, maka kau telah masuk pada maulamu tanpa izin dan bicara padanya tanpa penterjemah. Maknanya masuk tu direct, dekat dengan Allah. Kan? Masuk pada maulamu tu maknanya dekat pada Allah, dapat keutamaan pada Allah dengan cara sempurnakan wuduk. Nampak tak? Sempurnakan wuduk, masuklah mihrab, maka kau telah masuk pada maulamu tanpa izin bicaranya tanpa penterjemah. Solat pun dengan khusyuk, kan? Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Nabi dan kami saling menegur, tapi jika waktu solat tiba seolah-olah kami tidak mengenal antara satu sama lain kerana sibuk dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu dek. Kan? Macam tu sekali. Zulaikha yang berkahwin dengan Nabi Yusuf. Kan? Siti Zulaikha, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan handsome. Kan? Dulu kan Zulaikha minat sangat dengan dia. Akhirnya bila Zulaikha memeluk Islam, cintanya kepada Allah sampaikan dia tak nak tengok muka Nabi Yusuf. Macam tu sekali. Dia kata dia mengasingkan diri dia dalam bilik sebab dia takut kalau dia terpandang wajah Yusuf, maka menyebabkan dia lupa pada Allah. Macam tu lah. Takut pula dia nak memandang ketampanan Yusuf tu. Macam saya bini saya hari-hari mana muka saya tak handsome. Hari-hari lah tengok tak kan. Dia tak ada sampai terlupa dah. Kan? Tapi Nabi Yusuf tu ketampanan dia tu sampaikan Zulaikha tak nak jumpa. Sampailah Allah turunkan wahyu. Allah suruh, Allah perintahkan Nabi Yusuf supaya bersama. Yusuf beritahu, wahai Zulaikha, Allah memerintahkan agar kita bersama kerana nanti akan dikurniakan di kalangan zuriat kita tu nanti Nabi yang lain. Barulah dia bersama dengan Yusuf. Itu pun sebab Allah perintahkan. Macam tu sekali. Kita dapat tak macam tu kan? Lagi dicari yang handsome tu kan? Lupa dia. Nengok Syahrukh Khan langsung tak semayang. Contoh lah kan. Syahrukh Khan pun dah tua dah. Tua dah. Syahrukh Khan kita sebut dah kan. Kemudian
Yalah, bila dia memang kami saling menegur, tapi bila masuk waktu solat kami seorang yang lain. Sebab semua ingat Allah lebih daripada yang lain. Macam tu. Kan? Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang solat seseorang di mana hati dan badannya tidak ada di situ. Nampak? Hati dan badannya tak ada kat situ, mana kat tempat lain lah. Meraya-raya tak mana poye. Kan? Contoh dalam kuliah ni kan. Bukan semua kepala kat kuliah ni menang-menang saya ni. Dalam hati kan, lepas ni minum mana weh? Dia dah cakap dengan contoh lah, contoh. Bukan orang sini, ni contoh. Ada seorang pula tengah fikir, dia jap tengok luar. Laki dah jadi, tak ambil dah ni. Contoh kan. Contoh lah. Kan? Harap letak lah. Ada tu dia pandang macam mana? Macam mata tak berkodip lah pandang. Baju apa pakai tu? Tak kenal. Lawa pula kopiah itu tinggal kacau semua kan. Gomok lah dia dah sekarang ni kan, semua diulas kan. Yo memang dah bulat lah, tahu lah padat lah baju ni. Tahu lah makan ni kau jual. Ni dah sambung poso balik dah. Hari tu saya poso 3 hari berhenti. Tapi 2 hari ni punya makan macam seminggu. Macam mana nak kuih? Oh payah betul. Tak tahulah macam mana nak kuih lagi dah, tak tahulah. Hari tu nak diet. Ceramah kat Temeloh hari-hari patin. Macam bercakap dah patin tu. Asyik-asyik aku, tentulah. Aduh. Iyo. Sekarang, ni tengok sekarang. Hari ni hari Isnin. Cuba tengok semalam. Mana tak kenduri cakap. Makin dokek nak poso ni musim mengawan. Tiap-tiap minggu ni kahwin. Aduh, saya sehari sampai 2-3 kenduri kita pergi kan. Oh, tu lah tu. Baru rabut kau ni kahwin. Masuk Rejab kan, masuk Rejab. Gitu. Kau jap, dah Rejab balik. Kamu tak yang poso ni. Ada yang poso, alhamdulillah poso Nabi poso hampir setiap hari Nabi poso. Tapi sebab ada Nabi berbuka sebab tak nak orang menganggap puasa Rejab tu wajib. Macam tu lah Nabi ni. Sampai bulan Syakban kita boleh puasa sampai 15 bulan sahaja. 15 Syakban sahaja. Melainkan orang-orang yang ada hutang lagi. Bolehlah nak puasa. Sesaja. Tapi jangan sesaja pula tunggu sampai 15 Syakban. Kan? Buat daripada sekarang. Kan? Orang Arab ni sekarang ni tengah beryoyo cari baju nak tarawih. Dia dah cari dah baju nak tarawih, telokong nak tarawih. Ini selipar nak pakai pergi surau, pergi masjid. Tu orang Arab, dia masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Kita sebelum Rejab hari tu dah terbayang Syawal, lagi jauh. Lagi jauh pada orang Arab. Dah siap dah. Sepapan nilai 3 tu. Habis kain tu. Mungkin cakap orang kan, maksudnya bercakap. Saya tu pergi Sarawak, habis kain batik Sarawak tu. 4 lawa pula kan. Ambil lah. Kok sompek pakai lah man. Kan? Itulah dia kan. Masuk Rejab dah. Jadi itulah dia. Kalau kita ikutkan, memanglah kan, poso ni baik untuk badan kita. Jadi tak adalah terperanjat masa bulan Ramadan besok. Tu yang ada yang kolaps, ada yang tumbang kan. Tu dia. Yang susu kambing yang perempuan minum tu, elok ambil tu je sahur pun insya-Allah okey. Ambil kurma sebiji minum tu. Insya-Allah. Saya jemaah saya yang pergi umrah itu bagi susu kambing tu, alhamdulillah siap boleh tawaf sa'i sambil puasa. Macam tu lah kan, terdagu. Ni kan promote dah, lebih kurang. Kan? Ibrahim Al-Khalil alaihissalam ketika solat masih mendengar, namun hatinya amat terpaut pada Allah. Dia dengar orang cakap apa, tapi hatinya lebih terpaut pada Allah Ta'ala. Said Al-Tarwihi radhiyallahu anhu ketika solat air matanya selalu menitis dari pipi ke janggutnya. Rasulullah SAW pernah melihat lelaki mengusap-usap janggutnya dalam solat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika hatimu khusyuk, tentu badannya turut khusyuk. Macam mana kau semayang? Main janggut? Menggosok-gosok janggut pula. Tu sebab kalau kita pergi semayang, siapa yang ada pengalaman dah pergi Makkah, Madinah, tengoklah perangai orang-orang dari seluruh dunia ni semayang. Macam-macam. Wah, Akbar.
Waktu tu panggil pula anak macam-macam. Itulah perbuatan dia pun sepatutnya kena khusyuk kan. Ini macam-macam cara dia. Solat air mata dia tu menitis dari pipi ke janggut dia. Allah makna yang menangis dia menghayati kan diri dia tu, menghayati solat dia. Termasuklah bayangkan ada seorang nama dia Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ni ulama besar tuan-tuan perempuan ya. Dia ni menangis kerja, semayang menangis, ngaji menangis. Sampai kan doktor sahkan, tabib mengesahkan, dia nasihatkan cukup-cukuplah kau menangis, sikit lagi kau menangis, buta mata kau ni. Jadi tak payah cucuk garpu tu. Cik Kasim Selamat tu kan. Dia menangis pun boleh jadi buta. Dek banyak nak air mata keluar. Jadi orang pun nasihatkan dia. Maka apa kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi? Syekh Jalaluddin Ar-Rumi kata, apalah gunanya nikmat mata Allah Ta'ala bagi ke aku kalau aku tak gunakannya untuk menangis kerana Allah. Ialah aku buta sekalipun. Itu cakap dia. Kan? Baru ni saya ceramah dekat Masjid Bukit Jelutong bersempena dengan hari OKU, meraihkan OKU 9.0. Program tu kali ke-9 dah buat, tahun yang ke-9. Ramailah OKU datang, tajuknya OKU dalam Islam. Macam tu kan. Nampaklah dia orang yang buta, yang pakak kan, orang yang bisu, orang yang cacat anggota tu. Saya kata ada kawan saya seorang dulu bersama debat dengan saya. Wallah bagi dia daripada kecil tangan kiri kanan tak ada, sampai bahu je. Dia satu bilik dengan saya. Dia debat bahasa Inggeris, saya debat bahasa Melayu. Saya ingat lagi dalam bilik tu, saya buat dengan dia berak. Dia pun buat. Lepas tu masa dia nak pakai, dia nak sarung seluar tu, minta tolong saya angkatkan sikit je. Tolong bro, tolong angkat sikit-sikit je. Saya pun angkat sikit, okey cukup. Dia pun gigit. Dia gigit seluar tu, dia tarik, dia panggil pakai mulut, dia zipkan, dia butangkan pakai mulut dia. Seluar tu. Saya tengok depan mata saya sendiri. Memang tabah betul lah saya tengok dia relax. Macam tak ada apa-apa. Bila makan ni kan, macam ni kaki dia tu. Macam tangan tu tu. Lincah yang pakai sudu garpu, makan. Berak macam tak ada apa-apa. Dan untuk maklumat, kayu-kayu dia ni jutawan. Betul. Yang cicik tu. Zafri nama dia. Putih-putih. Bukan. Ni kiri kanan. Kiri kanan ni bahu je. Dia jutawan. Sukan ni bukan sukan apa dah. Sukan berkuda dengan berenang. Awak naik kuda pun gayat. Dia relax ni. Betul. Steady lah dia. Tak pastilah saya. Tapi yang saya tahu itulah saya tengok dekat dalam media sosial tu, nampaklah dia pernah dah sekali jadi tetamu program saya Jom Simpan PTPTN dekat TV Jerah tu. Dia datang jadi tetamu, jumpa balik lah, ingat kawan-kawan nama kan. Dia tak sombong lah, tapi hebat lah dia, hebat. Sebab cakap kan, kadang dia orang ni lebih lagi khusyuk kan, dia lebih lagi serah pada Allah Ta'ala. Bayangkan orang yang buta, yang tak nampak apa-apa, macam kita macam nampak kan semayang, lawa, bosak kipeh tu, dia tak nampak apa kan, tapi hati dia terang. Itu dia. Yang dirawikan bahawa Ali radhiyallahu anhu ketika solat badannya menggigil dan mukanya berubah. Ditanyakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, mengapakah engkau terjadi demikian? Maka beliau berkata, telah tiba waktu diberi amanat di mana Allah menawarkannya kepada langit, bumi dan gunung. Mereka menolaknya, sedangkan aku menyanggupinya. Dia makna dia semayang ni, dia faham ayat surah yang dia baca tu yang kadang-kadang kita dengar Imam Masjid Nabawi tu tengah jadi imam menangis-nangis. Kita pun sabar adik dia nangis walaupun tak faham. Apa ni sedih ni, dan pun sedih lah sekali kan. Kita sedih tapi kita tak faham kan. Itu sebab kau nak faham. Itu sebabnya kalau dapat buat grup-grup kan, buatlah grup 10 orang pun tak apa. Waktu zuhur tu kan, lepas semayang tu kan baca seorang, baca ramai-ramai ayat tu. Lepas tu seorang baca terjemahan dia. Oh tu maksud dia. Quran apa tu sekarang ni banyak kan, Quran yang siap tagging
Kan, siap makna. Ni ayat tentang apa, ni ayat tentang apa. Lepas tu yang bagus pula sekarang Quran tu, siap pula tanda ni hukum ni apa. Ni mat ke, ni idgham ke, ikhfa, semua ada. Bagus dah sekarang. Dah tak ada sebab dah tak mengaji sekarang ni. Ada tu tokan mengaji Quran tu. Dia pakai pen tu, dia tokan ke ayat tu, mengaji, berbunyi dia mengaji. Yang cakap, yang tokan tu tak ngaji. Quran tu yang ngaji, ya sah betul. Sampai ke sudah Quran tu yang ngaji, kan? Dia tujuan tu supaya kita ikut. Dia pun, sodak baca, sampai ujung. Sudah dia tak ngaji. Konon lah mengaji sekali. Barulah tahu betul tidak kan. Itulah dia. Jadi dirawikan dari Ali bin Husain, ketika dia wuduk mukanya jadi kuning. Keluarganya bertanya, apakah yang mengubahmu ketika wuduk? Dia berkata, apakah kalian tahu di hadapanku zat yang ku kenaki? Maknanya dia terbayang Allah terdokek dengan dia. Tu yang pucat muka tu. Dirawikan dari Hatim Al-Ahsam, ditanya tentang solatnya, maka dia menjawab, ketika tiba solatku, sempurnakan wudukku, aku pergi ke tempat solat, aku diam sejenak kerana nak mengumpulkan seluruh jiwaku. Nampaklah? Diam sejenak, kumpul seluruh jiwaku, lalu kudirikan solat. Aku jadikan Kaabah di depan mataku, Sirat di bawah tapak kakiku, syurga di kananku, neraka di kiriku, malaikat maut di belakangku. Kukira itu solatku yang terakhir. Benar aku berdiri yang antara berharap dan takut. Aku takbir dengan bersungguh-sungguh, membaca dengan tartil, rukuk dengan tawaduk, sujud dengan khusyuk. Aku duduk tahiyat awal dan akhir dengan ikhlas, dan aku tidak tahu apakah salatku diterima atau tidak. Macam itulah mendalamnya. Yang ni semua orang kena baca satu-satu. Kau dapat buat lah, Kaabah depan, boleh bayang? Boleh bayang. Tak malaikat maut kat belakang kau. Macam mana orang mana tu? Kan? Syurga kat belah kanan, neraka kat belah kiri. Macam mana kat cara kita semayang? Siratul mustaqim, sirat kat tapak kaki kita. Macam mana kat? Makna penumpuan tu dia kopung dah diri dia tu dengan benda-benda tu, supaya tak ada benda-benda lain yang mengacau dia. Nampak tak? Jadi dia menganggap inilah solatku yang terakhir, tapi dia tak pasti apakah solat itu diterima ataupun tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat 2 rakaat dengan khusyuk adalah lebih baik dari salat sepanjang malam tetapi hati lalai. Bayang salat 2 rakaat dengan khusyuk lebih baik daripada salat sepanjang malam tapi lalai. Bangun malam, semayang tak berhenti, pergi semayang, tapi hati ingat benda-benda lain, hati lalai. Maka lebih baiklah salat 2 rakaat tadi yang simple tapi ingat Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan tiba di akhir zaman di mana umat Islam datang ke masjid, mereka membincangkan hal dunia. Jangan kau ikuti mereka, Allah tidak memerlukan mereka. Datang membincangkan hal dunia yang tak ada kena-mengena dengan agama langsung. Bercerita tentang strategi politik, contoh. Duduk ke masjid, berbual ni, semua hal dunia. Langsung tak cerita pasal pembangunan agama ke apa, tak ada. Contoh. Dan dari Hasan radhiyallahu bahawa Nabi SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan tentang pencuri yang terburuk? Ada pula pencuri yang terburuk. Mereka bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Baginda berkata, orang yang mencuri solatnya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dia mencuri solatnya? Rasulullah SAW menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Semayang tu laju-laju, kan? Sami Allah Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah habis, copek kau semayang. Kan? Anak-anak kita selalu macam tu. Kalau nak copek, nak main, nak apa kan, tengok dia semayang macam mana. Kan? Satu napih baca, Alhamdulillah, amin. Macam mana kan? Sedangkan tak perlu terkejar-kejar. Kalau sabar, beribadah. Rasulullah SAW bersabda lagi, mula-mula sekali yang akan dihisap pada hari kiamat adalah salat. Jika dia telah menyempurnakan, maka ringanlah hisap baginya. Jika dia meringan-ringankannya, Allah berkata pada malaikat, apakah hamba-Ku mengerjakan salat sunat? Sempurnakan yang fardu dengannya. Jadi kalau kita semayang tu, jangan lupa buat surat-surat qabliyah ba'diyah mana yang ada tu buat. Sebab itulah untuk cover balik mana yang kurang-kurang dalam semayang fardu. Saya tu ada satu perempuan yang dia telefon lagi.
dalam 2 bulan lepas dia telefon. Saya tak tahu saya dah cerita ke belum. Banyak topik pergi. Tak ingat dah cerita ke belum. Perempuan ni telefon, dia kata dia nak bercerai. Dia nak bercerai. Dalam beberapa hari lagi kes dia disebut. Habis nak cerai ke tak? Saya sayangkan dia lagi Ustaz. Kes tu bila? Kes tu 3 hari lagi. Saya tak tahu adakah tindakan sini betul ke tidak. Lah. Akak rasa macam mana? Sayang. Begitu. Tauhid lah. Saya takut nanti dia pukul saya. Macam tak payahlah tauhid. Ya Ustaz ni nak nasihat ke tidak? Dia marah saya balik. Saya tanya dia nak macam mana kembangan? Okey. Kenapa akak tak nak? Dia baran. Kadang-kadang dia marah sebenar-benar tak tentu pasal. Okey. Saya nak tanya, akak kahwin berapa tahun dah? Sekarang umur akak berapa? Nak tanya. Umur dia 24 tahun. 24 tahun. 24, 25 macam tu. Dah berapa lama kahwin? Dia dah kahwin 7 tahun. Lepas tu, lama dah kahwin. Anak berapa tahun umur? 7 tahun. Macam mana akak boleh kahwin? Tak mudah betul akak kahwin. Dia kata terlanjur. Okey, tak apalah. Saya tak tahu dengan cerita tu. Anak berapa orang lah? 3. Rajin ni beranak apa tu? 3 anak. Okay, saya tanya. Yang nombor 1 tu baru darjah hampir ke? Darjah 1 kan? Darjah 1. Yang nombor kedua tu 4 tahun. Yang kecil tu ada baby berapa tahun? Setahun lebih. Tu. Jadi saya cakap. Saya paling kesian dekat anak nombor 1 tu. Saya kata. Kalau akak bercerai. Saya kesian anak nombor 1 tu. Dia tu lah dah tak. Mungkin dia nak tak sah taraf. Mungkin. Tapi akak pula hilangkan abah itu. Kalau tak ada abah macam mana? Kan? Kalau boleh kak, kita boleh selamatkanlah. Saya tanya. Itu saya cakap ni. Boleh saya tanya satu soalan kak? Itulah soalan yang saya tanya tadi. Yang awal tadi. Saya nak tanya kak. Akak sayang kat dia. Tapi akak tak pasti. Sekarang suami akak ni, dia pula cakap macam mana? Dia hari-hari pujuk saya suruh baik balik. Habis tu, saya tak pasti. Dia kata, okey. Saya nak tanya, akak filekan kes ni bila? Bukan saya yang filekan. Habis tu, suami yang filekan. Lah, suami yang filekan. Tak payahlah akak tanya tindakan akak botol ke tidak. Tanyalah lelaki tu botol ke tidak. Aduh, poning akak ni. Satu ialah soalan saya nak tanya akak. Yang jadi masalah akak takut ni kan, saya nak tanya. Akak jaga solat tak? Akak dengan suami jaga solat tak? Itu memang tak jagalah dari ayat memang tak jaga. Itu saya kata tadi, saya kata itu je masalah akak, bukan masalah lain. Sekarang ni akak dengan suami jumpa balik, cakap masalah kita ni bang kan. Masalah kita kan, kita tak jaga solat. Boleh tak bang kita berubah lepas ni kita jaga solat itu? InsyaAllah hidup akak berubah keluarga. Kesian anak-anak kak, kan? Jadi itulah saya bosan. Kita tahu lepas tu ada minggu lepas ada mesej gitu. Nak cakap dengan Ustaz Samsul debat lagi boleh tak apa hal pula kali ni. Tak tahulah kawan saya pun ni banyak masalah sekarang. Terlampau banyak. Yang campur tangan kadang-kadang isu nafkah pun kecil hati. Aduh, bagi nafkah kat bini lebih mak marah. Because sikit bini. Bila kau duduk bini kau tu. Dah sebab salah anak tu. Mak kalau bercakap sebab salah anak. Jangan risau. Sebab anak ni kalau boleh dia nak menangkan mak. Tapi tanggungjawab dia bila dah kahwin memang bini dulu bawa mak. Dia bagi duit belanja kat bini 1,500. Bagi mak 1,000. Okey tak okey? Okey lah. Tegam mak kau bagi bini kau lebih pada mak kau. Mak yang membolo kau. Menyusukan badan kek kau sampai buntal paut kau. Ini baleh kau kek mak. Susah dulu. Kalau mak atau ada ilmu, mak cakap, kau bagi duit belanja kek mak ni, anak bini kau ni lopeh kau tidak. Dah mak macam tu. Mak yang rajin pergi kuliah duha. Ini samu yang buangi kan macam mana? Adalah anak mak tu. Kau jangan kahwin.
Mak ni belum puas lagi nak mengasuh duit gaji kau lah. Macam tu pula. Kan? Janganlah macam tu. Satu je saya beritahu. Petua kan nanti cakap kalau siapa anak-anak yang nak kahwin, anak yang dah kahwin, nak bahagia dalam rumah tangga, nak bahagia dalam keluarga, nak bahagia dalam masyarakat, nak bahagia dengan kawan-kawan, nak bahagia dalam kehidupan. Satu petua. Hidup ni kena banyak memberi daripada menerima. InsyaAllah bahagia. Tu sebab omak-omak dulu-dulu kenapa dia tenang hidup gembira sampai ke hujung hayat. Apa sebab? Sebab dia banyak memberi lah. Kadang dia memberi dia tak minta apa pun ke anak. Anak yang beri. Mak cakap lah mak nak makan apa? Mana-mana lah. Cakap lah mak nak berjalan ke mana? Mak cakap lah mak. Jom lah mak berjalan. Duduk rumah yo. Mak tu semua nak dibagi kat anak tu. Sebab dia terlampau banyak memberi. Jadi isteri pun macam tu, nak bahagia banyakkan memberi. Beri dan beri. Saya memberi keizinan kepada abang untuk pergi. Dengarlah habis. Saya memberi keizinan kepada abang untuk pergi ke luar negara, tapi jaga diri baik-baik, jangan lupakan saya di sini. Hati-hati bang ya, macam tu. Kau mana sangka buruk, la ilaha illallah. Orang betul marah. Tapi betul, memberi lebih baik, lebih banyak daripada menerima, insya-Allah bahagia. Suami pun kena fikir macam tu. Aku nak bagi isteri aku ni, bagi isteri aku ni, bagi isteri aku makan, bagi isteri aku gembira, bagi isteri aku bercuti, bagi isteri aku pergi. Isteri pula bagi sampai bulat laki tu. Bagi makan, bagi macam-macam binatang bagi. Pagi kabau, tengah hari lembu, malam kambing, pagi. Macam tua laki malam tu. Menyalo mata Iyo tuan-tuan. Banyak memberi daripada menerima, insya-Allah kita akan bahagia. Percayalah. Ada kes. Dia bagi, suami ambil kesempatan. Pukul. Ini akhirnya bercerai. Ustaz cakap memberi lagi baik. Saya dah bagi banyak tak dapat pun. Rupanya lepas itu dia dapat suami yang jauh lebih baik daripada tu. Sebab dia memberi tadilah. Janganlah marah dulu. Sabar. Iyo, kadang-kadang kan. Kadang-kadang jodoh tu kan nak cakap macam mana, ada yang baru ni saya beri. Ada kawan ni dia jemput kahwin majlis mak saya. Mak kahwin. Mak kahwin dengan imam tu umur 70 lebih ya Allah, bersanding beriuk. Bukan mengumpet ni, saya tak sambut nama. Saya pergilah. Nak cari teman Ustaz. Saya tanya, sihat cik? Sihat makcik tu. Yang lelaki tu? Apalah rugi pula. Mana tahu. Dia mungkin sesiangnya tu. Tutup lampu belum tahu dia dah. Aduh. Tak, lepas tu kan. Dah habis itu ni lah. Lepas tu jumpa saya lah. Tak bersanding tu pakai baju songket pun tu. Saya kata Allah Akbar, gambar betul tengok kan. Saya cakap kan, selamat Ustaz doa lah sikit, ayahlah doa. Dia imam, suruh dia doa tu. Ni gambar kan. Lepas tu selang 2-3 minggu saya pergi satu majlis kundi kahwin orang lain, terserempak dengan dia, dengan makcik tu kan ni kan. Dia kata, mana lelaki datang ke ni tak ajak pula. Janganlah dorang mati tu kan. Belum ni dah. Dah corai. Lah, saya kata pahal pula kata. Rupa anak-anak yang banyak kacau. Anak-anak tu pun tu saya kata khabar orang ketiga ni payah. Ganggu anak-anak suami tu. Kan dunia kontrol duitnya, kontrolnya apa semua. Susah kan. Memang tua betul pak tu. Iya. Macam-macam. Orang macam-macam kan.
Itu janganlah. Boleh. Mana yang boleh? Hukum boleh. Boleh lah kan. Kahwin lah. Masalah. Macam yang kahwin lebih tu. Hukum boleh. Tapi masalah bukan ke hukum no orang tu. Tu hati-hati kalau kita marah. Jangan marah hukum. Marah orang itu. Orang tu yang tak betul. Pelaksanaan tak betul. Hukum tu elok dah. Cantik dah hukum tu. Kan? Iya, ada satu orang tu. Ompek bini. Pari kedui sama-sama. Semua bawa. Siapa yang giliran dia hari tu, dia yang layan suami, hidangkan air. Yang lain jaga anak-anak. Seorang mak, seorang ibu, seorang mama, seorang mami. Meleleh heliu tengok kan. Macam mana kau buat tu jam? Dari segi hukum boleh kan. Sebut pasal hukum ni satu lagi tahnik kan. Tahnik kan budak. Hukum. Tahnik. Nak tahnik budak. Budak daripada lahir tu. Hari pertama kedua tu boleh tahnik dah tu. Tak usah tunggu lama. Ada satu orang ni. Kek Ulu Langat. Setiap ustaz datang ke masjid tu suruh tahnikkan anak. Dah berdiri budak tu. Nak tahnik apa? Ustaz tolonglah tahnikkan mana budak ni. Dah lah. Berdiri budak. Buka mulut. Dah macam ni. Dah ambil kau. Mana? Tahnik ni sunat ni kan. Belah bibir kan. Belah bibir bukan pakai pisau dah. Disunatkan pakai buah tamar. Buah kurma kan. Kumang-kumang kalau boleh cari imam atau ustaz-ustaz yang tak merokok. Dia kuat merokok. Sementara tunggu budak tu mandi nak tahnik ni. Kan. Lepas tu dah siap dah. Dia pun buang rokok. Dia ambil kurma tu, dia kumam-kumam. Dia apa, letak ke langit budak tu. Berkorut muka baby. Rasa dan hil ke tu dah. Poning tu kan. Aduh. Okay. Sambung. Kan? Jadi tidak menyempurnakan rukuk dengan sujudnya. Semayang tu tak copek-copek kan. Macam tu. Kan? Tu yang Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku dia semayang tapi sebenarnya dia tidak semayang. Sebab apa? Berkecapui, nak copek, nak laju. Lepas tu pelotak atas orang berfikir. Berkecapuh itu laju lah. Kok lagi laju daripada berkecapuh itu bernobut. Yang lagi laju lagi benculin. Itu sah laju itu. Macam tu lah. Lama betul basuh tu dah kan. Rasulullah SAW bersabda lagi, mula-mula sekali akan dihisap pada hari kiamat adalah solat. Jika dia telah menyempurnakannya maka ringanlah hisap baginya. Jika dia meringan-ringankan, Allah berkata pada malaikat, adakah hamba ku mengerjakan solat sunat, sempurnakan fardu dengannya. Ini saya baca tadilah. Itu sebabnya kalau kita tengok orang yang meringan-ringankan, orang yang melengah-lengahkan solat, yang susah melihat nak solat. Kan kita tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj sekarang ni. Kan orang dah mula dah panggil ceramah Isra' Mi'raj dah. Isra' Mi'raj ni salah satunya yang peristiwa ajaib pelik yang Nabi nampak. Orang tu hontak-hontak kepala sampai hancur. Hontak kepala hancur. Elok, hontak lagi. Elok, hontak lagi. Itulah orang yang ketika hayatnya susah nak sujud. Susah nak solat. Sengaja melengah-lengahkan solat dia. Kan? Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberian yang lebih baik bagi hamba daripada diizinkan baginya dalam 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak solat menggigil tubuh badannya. Ditanyakan hal itu kepada beliau menjawab, telah datang waktu menyempurnakan amanat dan menunaikan yang fardu, namun aku tidak tahu bagaimana aku menyempurnakannya. Dia takut, dia menggigil tu, dia takut Allah tak terima solat dia. Kan? Takut betul. Macam tu sekali. Kita ni, iman kita umat akhir zaman ni setipis kulit bawang. Tipis lagi daripada tu. Sebenarnya kan. Jadi kita tak fikir pun tu kadang semayang. Janji aku semayang, kita fikir kan. Kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya kita kena usaha juga. Usaha juga untuk menyempurnakan solat kita. Belajar. Tak tahu, tanya. Kan? Diceritakan dari Hadah bin Ayub ketika dia sedang solat. Lebah menyengatnya hingga berdarah. Tapi dia tidak merasakan hingga Ibn Sa'id keluar dan memberitahukan hal itu kepadanya. Lalu dia membasuh pakaiannya. Lalu ditanyakan hal itu kepadanya. Dia menjawab, apakah terasa bagi orang yang berdiri di hadapan Allah dan malaikat maut di belakangnya, neraka di kirinya dan sirat di bawah tapak kakinya? Dia tanya. Tak terasa dah sebab dia fikir benda lain yang lebih menakutkan, lebih menyakitkan. Itu sebenarnya hebat dia. Kan?
Jadi makna kata kuek betul lah. Kuek betul. Tangan Amr bin Zar digigit oleh sesuatu. Dia seorang yang zahid dan abid. Zahid ni dia tak langsung tak fikir dunia. Dia fikir akhiratnya. Dan abid, ahli ibadah. Lalu doktor pada zaman itulah, tabib pada ketika itu berkata padanya, tanganmu mesti dipotong. Maka Amr berkata, silakan. Lalu tabib berkata, potonglah dia. Mereka berkata, kami tidak sanggup memotongnya kecuali jika mengikatnya dengan tali. Amr berkata, tidak, potonglah ia ketika aku sedang melakukan solat. Ketika Amr sedang solat, maka tangannya dipotong dan dia tidak merasakan kesakitannya. Kita siap minta ubat bius. Kan? Ada kisah lah, kisah untuk saya tu. Kan? Dia kena dia disahkan, dia ada macam bogok. Bogok ni, lepas tu dia ingat bogok lah. Rupanya kanser limfoma. Jadi dia masa tu tak tahu lagi. Pergi ke ustaz kerajaan kata macam mana? Dia kata nanti dulu, doktor cuti. Doktor dah cuti raya. Jadi lepas raya datang. Makin sakit ni. Dia bukannya tak sakit, bogok tu biasa tak sakit. Ni sakit. Berdenyut-denyut sakit. Lepas raya pergi. Doktor belum balik cuti lagi. Tolong kau Johor hospital. Lepas tu saya cakap lah, saya kata kalau mak Lena dah lama dah seret bawa pergi ke KPJ kau baik ke hospital swasta tu jangan tunggu-tunggu. Sampai dekat hospital swasta, dia tabuk saiz 50 sen. Tabuk saiz 50 sen tu. Masalahnya masa tabuk tu bius tak jalan lagi. Maknanya ubat bius dah bagi, tapi belum jalan lagi kat badan tu, dah ditabuk. Mana hidup tabuk lah. Menjoget, meraung, sakit. Akhirnya disahkan kanser limfoma at least stage 3. Yang best tu balik rumah 3 hari tak sakit sebab bius baru jalan. Macam tu pula kan. Orang lepeh tu sakit kan, bius saya baru jalan. Tapi masa tu buatlah kemo. Buat kemo kan. Alhamdulillah lepas buat kemo tu tak larat lah. Gugur rambut apa semua. Alhamdulillah lepas buat 6 kali kemo, kansernya hilang. Dengan izin Allah. Tapi itulah, kalau zaman Nabi dulu, zaman sahabat dulu, tak ada pakai bius tau. Kan? Bagi dia solat. Kita boleh tak? Sekarang dan solat kan kau korek lah jari dia tu. Cuba. Kau tip kuku pun takut. Jangan kata potong jari. Kau tip kuku pun jangan. Itulah kan. Dalam topik kita kali ini, dapatlah kita melihat betapa jauhnya beza keimanan kita. Tetapi menginsafi peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, kita lihat bagaimana umat akhir zaman ni, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan sebagai umat yang terbaik, diberikan keutamaan ketika hari kiamat kelak. Maka kita seharusnya bersyukur. Dan malahan Nabi bila ditanya siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah, maka Rasulullah jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Lah, sahabat apa hal pula? Kita orang ni yang ada ni kau tak rindu pula. Kan? Apalah kau rindu umat akhir zaman tu yang belum ada pun lagi, belum lahir lagi, kau rindu kat dia pula. Maka Nabi kata, macam manalah aku tak rindu kat mereka. Mereka yang salah satunya mereka yang berada kat Masjid Ibnu Abbas tu, yang kuliah duha tu, saya tambah lah tu kan. Mana umat akhir zaman tu, macam manalah aku tak rindu kat mereka, kerana mereka boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Itu yang hebat dari kita ni. Syukurlah kita bak kata orang taman ibu kota tu, we are on the right track. Macam tu lah. Jadi mana kata teruskanlah. Ya. Jadi perempuan yang rahmati Allah sekalian, insyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung bab 5 boleh amal makruf nahi mungkar. Jadi
amar ma'ruf nahi mungkar ni nanti kita akan ceritalah kan. Kita akan kongsikan tentang kepentingan dan kewajipannya.